Okey, hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincangkan yang ini soalan percubaan sekolah berasrama penuh. Kan? Saya ambil juga soalan ni sebab biasanya soalan percubaan sekolah berasrama penuh ni soalan ni susah sikit. Jadi tak apa, sebab apa? Saya nak tengok juga macam mana bentuk soalan dia sebab ramai juga penggubal-penggubal soalan SPM yang mengajar dekat sekolah berasrama penuh ni kan. Okey. Kalau kamu tengok walaupun soalan dia kita kategorikan yang agak lebih susah sikit daripada yang biasa, tapi kalau kamu tengok betul-betul memang masih lagi kita boleh jawab sebenarnya berdasarkan apa yang kita belajar selama ni. Tengok soalannya nombor 1, Kebarajah Venn topik set topik set nombor 1 ni simple je, topik dia adalah set ni. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R. Set P dan set Q dan set R. Ini dia tak ada tulis ni. Jadi kita kena tanda sendirilah P, Q, R dia. Yang ini P. Yang ini Q. Yang ini R. Okey. Dia masa putus, masa dia ni buat dia hilang. P, Q, yang ini R. Okey. Pada rajah di ruang jawapan, lorek set. Yang A dia nak apa? Q prime. Hilang dengan R. Okay, yang ini macam-macam cara kita boleh buat lah. Salah satu cara yang paling favourite sekali yang saya selalu ajar kamu adalah nombor. Ingat ke nombor? Nomborkan segala ruang yang ada. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas kamu nomborkan, Q prime maksudnya apa? Tak nak Q. Tak nak Q untuk kita tutup Q. Bila kita tutup Q ni, nombor yang tinggal hanyalah 1 dan 5. 1 dan 5. Okey. 1 dan 5. Manakala R kita ada nombor 4 dan 5. Ni soalan ni senang. Set kamu kena betul-betul kena power macam ni. Kena master. Persilangan maksudnya kena cari nombor yang sama. Cari nombor yang sama. Jadi kita dapat jawapan kita kat sini. Nombor sama kita adalah nombor 5. Lorek nombor 5. Okey. Macam tu biar. Nombor-nombor ni biar je. Jangan padam biar je. Tu dapat jawab. 1 markah yang ni dapat. Ni 1 markah. Okey. Kita dah boleh buat yang sebelah dah. Yang sebelah ni pula dia minta kat sini adalah P kesatuan dengan Q silang dengan R. Sama juga kita boleh buat kaedah nombor juga kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dia ambil masa lebih sikit. Ada pelajar dia boleh congak je cikgu. Tak apa. Kita ambil masa lebih sikit tapi markah kita nak dapat full walaupun 3. P 1 dan 2 nampak. 1 dan 2. Q 2, 3, 4. R pula adalah 4 dan 5. Nampak? Dalam matematik, kalau ada kurungan, kita kena selesaikan dulu benda yang dalam kurungan. Benda dalam kurungan kita, dia kata apa? Cari benda yang sama. Yang sama. Ini apa yang sama kat sini? Yang sama hanyalah nombor 4. Jadi kesimpulan kita untuk yang kurungan akan menghasilkan jawapan hanya nombor 4. Okey. Manakala kesatuan maksudnya dia suruh buat apa? Kita gabungkan. Gabung maksudnya yang ini kita gabungkan dengan jawapan yang sebelah. Gitu, kita gabung. Lepas tu jawapan kita akan menghasilkan yang kena lorek nombor 1, nombor 2, lorek dulu dan nombor 4. Nampak? Siap. Dapatlah lagi 2 markah. Dah 3 markah. Okey. Target masa kita jawab kertas 2 ni, target pertama kamu hanyalah kamu kena cari 20 markah yang pertama. 20 markah dulu. Sekarang kita dah dapat 3. Dah dapat 3. Tinggal lagi apa? 17 kena cari. Okey. Ini soalan set. Saya rasa kamu pun dah faham soalan ni. Banyak kali juga kita buat ni. InsyaAllah. Okey, ada soalan set ni? Boleh kan? Boleh. Boleh. Kita terus pergi dekat yang ini. Terus. Nombor 2 je. Dia terus bagi soalan kebat kat sini. Rajah 2 menunjukkan sekeping kadbord. Segi 4 tepat. EFGH. Okey.
Diberi luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek saya keluarkan kat sini. Ni tarik. Luas kawasan berlorek ni adalah 30 cm kuasa 2 luas dia. Hitung panjang EF. Hitung panjang EF. Mana EF? Okey. EF dalam cm. Kalau kita nak cari panjang EF, kita kena cari panjang X. Macam mana cari panjang X? Nak cari panjang X, kita kena gunakan maklumat yang diberi. Apa maklumat yang diberi? Luas. Okey. Luas apa ni? Luas segitiga. Jadi bila luas segitiga, apakah formula untuk luas segitiga? Kita tengok formula untuk luas segitiga. Ketik sini kejap. Luas segitiga. Luas segitiga macam tu bentuk dia, kita buat macam tu lah. Maksudnya ini ada panjang bawah, tinggi atas. Ataupun tinggi ni lebar pun samalah. Formula kita luas dia 1/2 darab panjang darab tinggi. Sama dengan dia punya luas. Jadi kita masukkanlah mana kita punya panjang kita. Tak ada ni. Nampak? Jadi kita kena kira. Macam mana nak kira? Semua sekali 2x tolak 1. Semua sekali. Kat sini ada 7. Jadi kat sini siapa? Kat sini maksudnya semua tolak ni. Jadi kita kena buat 2x tolak 1 tolak 7. Jadi kesimpulan kita panjang ni akan jadi 2x tolak 8. Okey? Sama juga panjang sini. Panjang ni tengok belah sini. Semua sekali x. Sini 3. Berapa panjang ini? X tolak 3. Nampak? Jadi kita dapatlah panjang kita. Panjang kita sekarang ni adalah 2x tolak 8. Tinggi kita pula adalah x tolak 3. Kita masukkan dalam persamaan kita. Jadi formula kita, luas kita 1/2 darab panjang kita adalah kurunganlah 2x tolak 8. Lebar kita ataupun tinggi sama juga x tolak 3. Sama dengan luas dia bagi 30. Jadi soalan ni dah bertukar menjadi apa? Kuadratik. Persamaan kuadratik. Satu markah dia 4 kuadratik. Kuadratik kita kena buat apa? Kita kena jadikan dia persamaan am. Persamaan am maksudnya apa? Persamaan am kuadratik iaitu ax kuasa 2 campur bx campur c sama dengan kosong. Poin dia penting am ni adalah poin kosong dan kena ada a. Jadi saya akan kembangkan ni, tapi bila ada 1/2, ada nombor di sebelah. 1/2 ni, 2 ni kita pindah dulu ke sebelah supaya kita tak pening. Bila 2 kita pindah ke sebelah, bahagi pindah ke sebelah, dia akan jadi darab. Jadi yang tinggal kat sini adalah 2x tolak 8 x tolak 3 sama dengan 2 darab 3, 60. Okey, itu kembang macam biasa. Kembang macam biasa, yang ni naik ke atas. Itu yang belakang ke bawah. Okey, saya kembangkan. 2x darab dengan x akan jadi 2x kuasa 2. 2x darab dengan negatif 3. Jadi 2 darab negatif 3 akan jadi negatif 6x. Habis cerita atas. Cerita bawah pula. Negatif 8 darab dengan x. Tolak 8x. Negatif 8 darab negatif 3. Negatif-negatif. Positif 8 darab 3. 24. Sama dengan 60. Okey. Jadikan sama dengan kosong. Susun cantik-cantik. Kita ada sini x, sini x. Jadi kita boleh campur dua-dua ni. Jumlahkan dia. Kita akan dapat 2x kuasa 2. Tolak 6, tolak 8, tolak 14. X campur 24. Pindah 60 ke sebelah akan jadi tolak 60. Jadi pindah-pindah ni kena cekap lah. Yang ni kita kira ni pula. 2x kuasa 2 tolak 14x. 24 tolak 60. Kita akan dapat negatif 36. Sama dengan kosong. Yang ini kita dah boleh tekan kalkulator untuk faktorkan dia. Okey, kamu pun ambil kalkulator, kamu faktorkan. Tengok berapa dapat.
Okey, ambil kalkulator tengok. Ambil kalkulator faktor kan. 2A dia 2, B negatif 14, C kita negatif 36. Kita akan dapat kat situ jawapan negatif 2 dengan 9. Kan? Jadi X negatif 2 atau 9. Jadi sebab unit kita cm, kita tak ambil lah negatif 2. Kan? Jadi kita ambil yang mana? Kita ambil 9. Okey? Tapi jangan silap. Ni belum jawab soalan lagi. Baru dapat X. Soalan bukan tanya X. Hati-hati. Soalan cari panjang EF. Jadi kita tulis jawapan last. Oleh sebab itu, panjang EF adalah sama dengan 2X tolak 1. Masukkan 2 tempat X ni gantikan dengan 9 tolak 1 jadi 18 tolak 1, 17 cm. Ini soalan pasal persamaan kuadratik. Dalam bentuk apa? Penyelesaian masalah. Okey. Boleh ke? Dia faham? Cikgu. Ya. Macam dapat 2x tolak 8 tu. 2x tolak 8 ni. Macam mana dapat? Okey, 2x tolak 8 ni kat bawah ni. Kita nak cari panjang ni. Panjang yang ni kan. Kita ambil yang atas tolak yang ini. Nampak? Ni tolak ni. Jadi kalau 2x tolak 1 atas ni, tolak lagi 7, dia akan jadi 2x tolak 1 tolak 7, tolak 8. Oh, faham. Boleh Okey. Tengok kita pergi dekat soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni pendek je. Dia pendek nombor 3 ni kalau kamu tengok soalan dia. Tapi soalan ni antara soalan yang paling menggerunkan topik trigonometri. Okey, kita tengok. Simple je. Kamu hafal boleh jawab soalan ni. Kita hafal bentuk graf aja. Nombor 3, lakarkan. Dia suruh lakarkan. Okey, lakarkan graf Y sama dengan sin 2x. Okey. Ini senang je. Langkah pertama, kamu kena tengok dia formula dia ada macam ni. Dia ada Y sama dengan A sin BX. Macam tu. A ni kita panggil dia amplitude. Amplitude ni maksudnya dia punya tinggi. Kita ambil dia tinggi. Tinggi dari tengah. Tinggi dari tengah. Okey. Ataupun kita ambil dia tinggilah, nanti saya tunjuk tinggi kat mana. Okey, B ni pula bilangan graf. Bilangan graf. Okey. Yang kamu kena hafal adalah bentuk graf. Bentuk graf macam biasalah, kalau graf sin Y sama dengan sin X, bentuk graf dia adalah macam S ni. Ni Y sama dengan sin. Okey. Kalau cos pula, Y sama dengan cos X. Dia punya bentuk graf dia. Dia start atas dulu. Okey. Dan saya target 2 ni je. Kan? Tapi saya kena bagi tahu kat seorang lagi, tan. Nanti tiba-tiba soalan tan yang masuk. Tan, bentuk graf dia tanduk lah, tan. Tanduk ni atas. Kemudian dia jumpa jalan raya. Tanduk bawah. Dia tanduk atas je. Tanduk atas saja jumpa jalan raya. Betul tanduk bawah. Okey. Ini graf tan. Ini graf cos. Ini graf sin. Okey. Sebab tu kamu tengok. Kat sini B kita satu graf lah. Satu graf maksudnya ujung terus 360 darjah. Satu graf. Tinggi kita pun tak ada nombor. Tak ada nombor maksudnya 1. Maksudnya tinggi kita ni 1. Bawah apa? Negatif 1. Macam tu. Okey. Sama juga ni. Ni kes yang sama. Ujung sekali mesti 360. 360. Okey. Untuk soalan yang kita tengah buat ni, dia nak apa? Tinggi dia 1. Tapi dia nak 2 graf. Dia nak 2 graf. Kita kena buat 2 graf lah. Lakaran. Walaupun lakaran kena pakai pembaris. Jangan lakaran betul korang lakar. Kan? Pakai baris. Lebih kurang. Biasanya baris ni saya target iaitu atas 2 cm, bawah 2 cm. Atas 2 cm, bawah 2 cm. Tengok. Ni kita ukur. Ni saya akan tandakan kat situ lebih kurang.
Atas 2 cm, bawah pun 2 cm juga. Ini untuk lakaran lah. Okey. Sini. Paksi dia. Okey. Lepas tu besar mana gerah nak buat? Kita boleh gunakan separuh pembaris ni. Ni contoh saya buat macam ni. Okey. 4. Langgar. Dia maksudnya 4 ni 1, 2, 3, 4 satu graf. Kenapa? Nampak? Dia naik atas 1. Dia turun balik 2. Dia pergi bawah 3. Dia naik balik 4. Semua ada. Ni atas dulu. Turun 1, 2, 3, 4. Semua point dia. Yang ni pun 1, 2, 3, 4. Semua 4. Okey. Ini contoh. Jadi, akan letak ni lebih kurang bagi cantik lah. Bagi tinggi dia cantik sikit. Baru kita buat. Okey. Untuk supaya kamu tak keliru, sebab graf sin bentuk dia macam ni, saya akan sambung titik dulu. Sini, pergi sini. Lepas tu, turun. Lepas tu, turun lagi, bentuk S. Dengan Z sama, 1. 1. Okey. Kemudian, dia nak 2. Dan sini, sini. 2. Okey. Bagi cantik lah. Bila bagi cantik, kita bagi lengkung lah ni. Lengkung kanan. Pak. Lengkung. Okey. Lepas tu yang ni, lawan balik. Lengkung. Dekat graf yang V kita buat tadi, kita macam tu. Ni lengkung. Ni lengkung. Ni dia mesti selang-seling. Dah. Siap. Okey. Hujung sekali mesti apa? 360 darjah. Tengah-tengah kat sini 180 darjah. Atas kita berapa? 1. Kosong. Negatif 1. Siap. Okey. Ini kita panggil dia graf sin. Lakaran graf sin. Boleh ke? Ni kadang-kadang kalau jarang buat, kena try lah. Cikgu. Ya. Kalau satu graf je kan? Satu graf je. Tekat ni je. 360 kan? Lepas tu kalau 2 graf dia tak tambah? Tak ada, dia tak tambah. Dia ujung mesti 360. Kalau 3, kalau 3 pun kita buat 3 graf tapi ujung sekali 360. Oh, okey baik. Okey. Jangan pergi tambah pula jadi kali 3 jangan tambah. Okey. Jadi maksudnya satu persamaan ni hanya melibatkan 360. Tapi kalau dia boleh tukar soalan dah, dia buat macam ni. Contoh saya bagi. Dia bagi y sama dengan 2 cos x. 2 cos x. Tapi ni dia punya syarat dia ni, dia bagi dia nak x dari 0 sampai 180 saja. Maksudnya kena ingat graf kita penuh dia 360. Okey, tapi bila dia suruh buat macam ni, maksud dia nak separuh. Bila nak separuh, kita kena buat separuh ajalah. Jadi kalau soalan dia macam ni, graf kita ni saya buat lakaran lebih kurang tak buat betul-betul lah. Tadi macam dalam exam kena buat lebih cantik. Yang ni lebih kurang. Okey, contoh macam ni. Maksudnya apa? Kita kena buat graf cos. Tapi graf cos kita separuh je. Mana separuh? Sampai sini je. 1, 2 saja. 1, 2 saja. Okey. Kalau nak bagi cantik, kita buat sama. Cara yang sama. Saya ajar kamu tu. Macam tu. Dan tinggi dia pun boleh pakai pembaris ni boleh. Jadi, atas dulu. Okey. 1, 2. Macam tu je. Jadi dia mula kat mana? Dia mula dekat sini dulu.
kemudian dia corner lawan. Nampak? Inilah graf cos. Yang mana dia hanya nak sampai 180 saja. Jadi sini akan jadi 180. Jadi atas dia berapa? Tinggi dia 2. Siap. Kadang-kadang kalau dia nak sampai 180 separuh. Okey. Contoh kalau soalan ni dia kata dia nak sampai 180. Kita buat satu graf je. Sebab dia nak 2 tapi dia kata separuh je. Satu. Dia kena kira macam tu. Boleh faham ke ni? Okey. Boleh. Yang ni kena hafal ni. Tapi ingat dia mesti point dia 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Cikgu, maknanya kalau dia minta 180, buat setengah je lah, tak sampai 360. Jangan sampai 360. Oh. Buat setengah je. Tapi kalau dia minta 2 graf, maksudnya setengah kita apa? 1 graf. Nampak? Kalau dia kata S2X, 2X maksudnya kena buat 2 graf. Tapi dia nak sampai 180. Kita buat satu je. Okey? Kalau kamu dah biasa buat sampai 360, tak apa, buat je. Bila tiba-tiba kemudian 180 padam. Padam lah, tinggal sampai 180 je. Macam tu. Okey? Cuma untuk SPM matematik, sebab lakaran graf ni baru diperkenalkan tahun ni tau. Sebelum ni tak ada. Yang ni tak ada sebelum ni. Sebelum ni lakaran graf hanyalah dalam kertas 1. Sebab tu saya target, saya ajar juga. Soalan ni penting dalam soalan objektif. Objektif dia bagilah, dia bagi graf, dia tanya mana satu. Dia bagi y sama dengan sin 2x. Yang mana satu y sama dengan sin 2x. Macam tu. Soalan objektif. Ini soalan subjektif, dia suruh lukis, dia suruh kamu ni akar. Okey? Cuma kalau nak exam ni jangan tinggal lah ni kena padam lah ni. Bagi cantik lah. Dekat graf je padam, yang dekat belang-belang atas ni lebih kurang sudah. Gitu. Yang penting mesti bagi nampak apa? 360, 180, 1 tinggi. Itu penting. Okey? Ini contoh soalan melibatkan apa? Kita panggil dia lakaran graf trigonometri. Okey? Dan ramai yang target graf cos. Ramai yang target graf cos. Kamu kena tengok graf cos. Graf cos dia mesti start atas dulu, dia V. Start atas dulu. Okey? Kita terus pergi dekat nombor 4. Jom tengok soalan nombor 4. Apa soalan nombor 4 ni? Topik apa pula ni? Sebuah syarikat menghasilkan 2 jenis. Betul. Sekejap, kertas saya ni sangkut. Okey. Sebuah syarikat menghasilkan 2 jenis mesin pencetak X dan Y pada tahun 2020. Keuntungan yang diterima hasil jualan kedua-dua mesin pencetak ialah 450,000. Pada tahun 2021, keuntungan yang diterima hasil jualan mesin pencetak X meningkat sebanyak 30%. Manakala keuntungan pada jualan mesin pencetak Y menurun sebanyak 5%. Sekiranya jumlah keuntungan pada tahun 2021 ialah 497,500, cari keuntungan yang diperoleh daripada setiap jenis mesin pencetak. Wah, dahsyat soalan ni. Soalan ni kita cam dia, apa yang kita nak kena cam. Kamu tengok, dia ada X dengan Y. Ada 2 pemboleh ubah. Biasanya, soalan yang melibatkan 2 pemboleh ubah macam ni adalah persamaan serentak. Okey, itu persamaan serentak. Okey, soalan dia kata, okey, saya tanda, saya keluarkan maklumat dia. Pencetak X dan pencetak Y. Okay. Untuk 2020, dia jual keuntungan yang diterima. Ini keuntungan yang diterima. Hasil jualan kedua-dua mesin pencetak tersebut ialah 450. Maksudnya kat sini, X, dia jual X. Okay. Kemudian, campur dengan Y, dia dapat 450,000. Kat sini.
Okey, maksudnya ini keuntungan X campur keuntungan Y dapat 450,000. Kemudian pada tahun 2021, keuntungan diterima hasil jualan mesin pencetak X meningkat sebanyak 30%. Okey, ini kamu kena ingat kalau dia kata peratusan. Ini cerita pasal peratusan. Kalau dia meningkat, kan, maksudnya kita kena tambah. Kalau dia menurun, kita kena tolak. Tolak dengan siapa? Tolak dengan 100. Macam tu. Contoh, kalau dia kata meningkat sebanyak 30%, maksudnya kita kena buat kat situ adalah sebanyak 130%. 130% X. Gitu. Nampak? Sebab dia kata apa? Meningkat sebanyak 30%. Tambah dengan Y pula dia kata turun sebanyak 5%. Kalau turun kena tolak. Siapa tolak? 100 juga tolak. 100 tolak 5. Tinggal apa? 95%. Dan dia kata kat situ jumlah dia pula adalah 497,500. Ini kita nak buat serentak kat sini. Okey? Cuma kat sini bila kamu tengok cerita dia, sekiranya jumlah dia cari keuntungan dia boleh setiap jenis. Maksud dia suruh cari apa? X berapa, Y berapa, kan? Jadi bila kita nak buat serentak, lepas kita ambil persamaan, dah faham persamaan cerita dia, sekarang kita kena permudahkan, kan? Okey, bila permudahkan macam inilah. Yang ni contoh atas tak ada masalah. Saya buat X tambah Y sama dengan 450,000. Tak ada masalah. Bawah ni 130 boleh bahagi 100. Kita akan dapat 1.3 je. 1.3X campur dengan yang ini 0.95. Y sama dengan 497,500. Okey. Okey. Jadi kita nak pakai macam mana ni? Nak buat soalan serentak. Soalan serentak kalau nak buat mestilah ada benda yang sama. Sama ada X sama atau Y sama. Kena ada benda yang sama. Jadi kat sini saya nampak X ni senang aja nak sama. Atas tak ada orang. Jadi 1. Bawah 1.3. Jadi apa kita buat? Semua atas ni darab aja dengan 1.3. Bila darab 1.3 kita akan dapati dia akan jadi apa? 1.3X campur dengan 1.3Y sama dengan yang tu pun kena darab 450,000 darab dengan 1.3. Kan? Jadi 585. 585,000. Pak. Kan? Yang bawah ni salin semula. Sama dengan 497,500. Bila ada yang dah sama, kita dah boleh menggunakan kaedah penghapusan. Kita hapuskan dia kan. Dia hapuskan ni dengan sama ni kita potong je. Yang ini kita tolak. 1.34 tolak dengan 0.95. 1.3 tu. 1.3 4 pula Y tu kan. Cik baik 0.35. Jadi kita akan dapat 0.35Y sama dengan ni pun tolak. 585 tolak dengan 497. Dapat 87,500. Okey. Jadi kita boleh dapat Y kat situ. Macam mana dapat Y? Y kita boleh dapat dengan cara kita bahagilah. Yang ini bahagi ni. Okey. Tapi kita kalau pakai kalkulator terus pun boleh. Contoh ini 87. 500
bahagi dengan 0.35. Dapat 250,000. Y. Okey. Bila dah dapat Y, mana X kita? Kita cari X kita. Mana X kita? Macam mana cari? Kita boleh pilih mana-mana yang mudah. Contoh kalau saya pilih yang atas. Kalau saya pilih yang atas, maka saya akan dapat X campur dengan Y saya 250,000. Okey, sama dengan 450,000. Jadi X sama dengan 450,000 tolak ini kita akan dapat 200,000. Okay. Ini kaedah penuh kita buat dengan menggunakan kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan penuh. Sebab tu yang penting sekali yang ini yang mula ni. Satu lagi kaedah, kita boleh guna kalkulator je, tapi mungkin dia akan tolak markah sikit, tak apalah, redor je. Kalau pakai kalkulator dia macam ni. Yang penting yang ini kena dapat, tak dapat ni habis cerita. Yang ini kamu dah salin, dia kat sini. X tambah Y sama dengan 450,000. Yang bawah 1.3X campur 0.95Y sama dengan 497,500. Kita buat kat sini. Bila buat kat sini, okay, kalau kamu boleh samakan, kamu samakan. Kalau kamu reti samakan, kamu samakan. Syarat dia. Kalau kamu boleh samakan, dia tak tolak markah. Contoh kamu boleh samakan, kamu darab je. Contoh kalau pelajar buat juga, samakan. Dia buat terus samakan. Samakan sama. Buat 1.3. Benda ni ada. Sama dengan 585,000. Bawah. Tambah 0.95 497,500. Dia dah buat. Samakan. Okey. Tapi kalau kamu tak sama pun tak apa. Kamu boleh ambil kalkulator. Kalau kalkulator kamu tu dia pakai yang mod unknown. Dia pakai mod EQN tu. Mod EQN unknown. 2 yang dia minta A1. Yang tu. Kalau ikut kalkulator macam saya ni, kalau kamu ada kalkulator macam ni, dia pergi pilih yang ANX. ANX. Yang ada dua tempat macam ni, kotak ni. Kalkulator baru dia semua macam ni. Masukkan A dia 1.3. Dia boleh masuk pada atas tak apa. Kemudian saya pakai yang ni 1.3 585,000. Bawah dia 1.3 0.95 497,500. Dia terus dapat jawapan tu. Dapat jawapan dia bagi terus X sama dengan 200,000. Y terus dapat 250,000. Kamu buat ya tak apa. Pemeriksa akan tahu kamu guna kalkulator. Dia terus boleh. Kalau pakai penuh. Buat tu cikgu. Kalau tak samakan tak dapat jawapan Kalau tak samakan dapat jawapan sama juga kalau pakai yang ni atas ni kan. Sama jawapan. Jom kita tengok jawapan Tengok. Saya tukar yang atas saya letak tadi 1.3 saya letak, saya tukar jadi 1 je. 1 kan? 1. Okey, yang ini pun 1 je. 1. Cuma yang belakang ni adalah 450. Yang asal, maksudnya yang asal. Tak ubah apa-apa kan. Jawapan dia tak lari. Jawapan tetap sama. Nampak? 200,000. 250,000. Jawapan sama. Cuma kita dah skip satu jalan kerja, takut dia tolak banyak sangat lah. Sebab kita target markah kita 5. Kalau tolak 1 tak apa, dapat 4. Tapi kalau kamu lupa samakan, dia tolak 1 lagi. Tolak, maksudnya kamu hilang 2 markah. Kamu dapat 3. Masih okey lagi. 3 pun masih okey dapat markah dia. Sebab apa? Soalan ni soalan susah. Kan? Kena dapat lebih separuh tu, masih lagi kita anggap sebagai okey. Dan sebab yang susah dia,
nak faham soalan nak tukar kepada ni. Sebab tu kadang-kadang ada pelajar kadang-kadang dia buat lebih kurang macam ni, dia pakai kalkulator macam ni, langsung tak ditolak. Sebab apa? Ini markah penting. Persamaan daripada ayat tukar kepada persamaan, itu markah yang lebih penting berbanding jalan kerja kita buat. Boleh okey. Yang ni kamu boleh kena tengok download soalan ya. Macam nak tahu soalan tu kena guna persamaan serentak atau tak? Soalan serentak biasanya kita baca soalan tu, soalan serentak ni dia melibatkan dua benda. Kalau melibatkan dua benda biasanya soalan serentak. Dia maksudnya ada dua benda. Ada dua benda yang dia bagi dalam bentuk pemulih ubah. Dia tak tahu. Dia suruh kita cari dua benda. Itu soalan serentak. Kalau dia satu benda je, kuadratik. Kuadratik satu benda je, X saja. X saja. Dia tak boleh dua huruf. Kalau dua huruf, lain cerita dia. Kuadratik hanya satu huruf. Persoalan serentak, dua huruf. Dua benda. Beli durian dengan nenas. Dua huruf. Pergi beli harga daging dengan ayam. Dua huruf. Dia akan pakai dua huruf. Kalau dua benda, maksudnya persoalan serentak. Okey? Persoalan serentak ni, dia syarat dia apa? Dia kena ada dua unknown, dua persamaan. Kalau dua unknown, dua persamaan. Lepas tu buatlah soalan serentak. Tekan kalkulator. Okey? Itu nombor 5. Banyak nombor 5 ni. Nombor 5? Nombor 4. Patut dah nombor 5. Okey, nombor 5. Nombor 5. Encik Wahid. Masuk nombor 5. Encik Wahid mempunyai pendapatan tahunan sebanyak 52,000 pada tahun 2020. Jadual 5 menunjukkan pelepasan. Cukai lah ni kan. Pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Wahid. Ini pelepasan kan. Okey. Hitung jumlah pendapatan bercukai bagi Encik Wahid. Ini soalan mudah ni. Cukai memang mudah. Adakah beliau layak mendapat rebate cukai sebanyak 400? Ini pengetahuan. Pengetahuan am ni kan. 400 kan. Okey. Kita tengok yang pertama. Jumlah pendapatan bercukai dia. Okey. Jadi pendapatan dia berapa? Pendapatan dia sebanyak 52,000. Ini pendapatan dia kan. Okey. Dia punya pelepasan dia individu 9,000. Ngam. Tolak 9,000. Nanti kita tolak. Kita tulis je dulu. Okey. Kemudian insurans. Had dia 7,000. Dia ambil 5,000. Boleh tolak semua. Tolak lagi 5,000. Okey. Kemudian gaya hidup. Had dia 2,500. Dia terlebih. Bila terlebih tak boleh. Dia akan tolak had je. Takat had je. Tolak 2,500. Yang ini kita akan dapat. Kita panggil dia pendapatan bercukai. Tolak. Ambil kalkulator. Tolak. 5,20,000. Tolak 9,000. Tolak dengan 5,000. Tolak dengan 2,500. Jadi 35,500. Tinggal Yang tinggal 35,500. Okey, ini adalah kita panggil dia pendapatan bercukai. Okey. Adakah beliau layak mendapat rebate cukai sebanyak 400? Tak layak. Dia tak layak kan? Rebate cukai 400 ni adalah untuk pendapatan 24,000 ke bawah. Okey, 24,000 ke bawah. Pendapatan bercukai dia adalah sebanyak 24,000 ke bawah. Okey. Saya cek. Nanti saya kena confirm juga ni. 24,000 ke bawah. Mana ada jadual cukai tak? Oh, tak ada jadual cukai. Jadual cukai tak ada. Sekejap. Saya cek sekejap.
cikgu. Okey, sorry. Ada perubahan. Ni nombor lama. Jadi saya dah check dia bukan 24,000 dah. Dulu 74,000 kan. Okey. Rebate cukai 400 diberikan kepada 35,000. Dia jadi 35,000 dah. 35,000 ke bawah. Maksudnya kalau pendapatan bercukai dia kurang pada 35,000, dia dapat rebate 400. Lepas tu kan. Sebaik saya check. Dia tulis 44,000 habis tadi kan. 24,000. Okey. Rebate tu apa? Rebate tu maksudnya lepas kita dah kira berapa cukai kena bayar, tengok pada jadual cukai. Contoh macam 35,000 ni bila kita tengok dekat jadual cukai tu, kita akan dapat tahu berapa cukai kena bayar. So, macam ni jadual cukai dia kan. Cukai, okey, sekarang gaji dia kena bayar, cukai dia adalah 35,500 pendapatan bercukai. Dia duduk kawasan mana? Dia duduk kawasan sini. Nampak? Bila dia duduk kawasan ini, kita kena kira cukai dia adalah 35,000 pertama dia kena bayar 600. Apa maksud 35,000 pertama 600? Maksudnya 35,000 yang pertama ni 600 kena bayar. Lagi 500 dia kena bayar sebanyak 8% sahaja. Nampak? 8% daripada apa? 8% daripada 500 tu. Nampak kan? 8% daripada 500. Dia kena bayar cukai dia. Okey, tapi kalau dia dapat rebate, berapa dia kena bayar, dia akan tolak 400 balik. Maksud apa kena bayar last tu, dia akan tolak. Itu namanya rebate. Rebate ni kita kena kira semua dulu, baru tolak. Itu rebate. Okey. Biasanya rebate ni dia bagi dalam bentuk pulangan lah. Pulangan. Okey. Cikgu. Ya. Jadual tu nak kena hafal ke? Tak payah, dia bagi. Kalau melibatkan pengiraan, dia kena bagi jadual tu. Oh. Soalan ni dia tak tanya pun berapa cukai kena bayar, sebab tu dia tak bagi jadual tu. Nampak? Soalan ni dia tanya berapa pendapatan bercukai dia. Dia tak tanya berapa cukai kena bayar. Jadual-jadual dalam ni, jadual cukai, jadual apa? Cukai kenderaan motor, insurans motor semua tu, kalau dia perlu dia akan bagi. Dia kena bagi. Sama ada dekat soalan tu ataupun dekat lampiran. Biasanya standard dia bagi dekat soalan sebelum soalan. Okey. Jadi kalau gaji dia tadi 30 kurang pada 35,000 dia dapat rebate dah. Ni soalan ni tanya adakah beliau layak? Dia tak layak. Jawapan kita hanyalah tidak layak. Tidak layak mendapat rebate. Okey, dan kamu kena ingat rebate ada dua jenis je, rebate. Rebate cukai ni, rebat dia panggil, rebat ejaan dia kan. Ada dua je. Yang pertama adalah pendapatan kurang daripada 35,000. Ni yang pertama. Yang kedua, zakat. Zakat. Kalau kita bayar zakat, nanti kamu kerja dia. Kalau kamu bayar zakat, okay, pada institusi yang betul. Contoh, tak kisahlah bayar dekat Zakat Selangor ke mana, simpan resit dia. Simpan resit dia. Resit tu nanti, lepas kamu dah kira cukai pendapatan kamu yang kamu kena bayar potongan bulan-bulan tu, bila kamu kerja nanti kamu kena potong cukai pendapatan kamu sikit-sikit bila kamu dah layak. Kalau tak layak dia tak potong. Bila kamu dah layak nanti, kita tengok gaji kamu ni dah layak ni. Biasanya gaji dalam lebih kurang kalau dekat Malaysia ni lebih kurang 3,500 ke atas lah. 3,500 ke atas tu dia dah boleh, dia mungkin layak lah kan, akan bayar cukai. Lalu dia akan potong bulan-bulan, tak banyak pun, RM10, RM20 macam tu je, setiap bulan dia potong kan. Jadi apa saja zakat kamu bayar, bila dia dah kira-kira tu, kamu bawa resit zakat tu, dia akan bagi balik, dia akan buat pemotongan. Itu kita panggil rebate. Sebab tu zakat kita bayar pada institusi zakat yang disahkan. Bila kita bayar, maksudnya kita boleh dapat apa? Pemotongan cukai. Boleh faham? Okey.
Jadi rebate ada dua jenis. Dua jenis. Satu, kalau gaji kurang pada 35,000 setahun. Kurang. Kan? Satu lagi zakat. Okey. Jadi benda ni biasanya nilai ni dia boleh berubah-ubah. Tapi dia kena bagi tahulah dekat apa ni berubah ikut apa? Ikut gaji apa? Minimum. Kalau gaji minimum naik, benda ni akan naik. Akan berubah lah. Gaji minimum naik, makin naik. Atau saya tadi 24,000 tahun bila punya saya tak tahu. Masa gaji minimum dulu mungkin 1,200 kot macam tu kan. Sekarang gaji minimum pun dah naik. Jadi dah berubah. Okey. Kita tengok nombor 6. Nombor 6 dia bagi varian bagi satu set data. Varian bagi satu set data 2, 3, 4, 5, 6 ialah 2. Okey. Maksudnya kat sini melibatkan soalan sukatan serakan pasal varian. Berdasarkan maklumat data, hitung varian baru. Okey. Ini varian ni bukan varian COVID COVID lain. Ini varian. COVID pun ada varian juga. Macam-macam nama. Ini lain, kan? Okey, 2, 3, 4, 5, 6. Varian sama dengan 2. Okey. Bila kita nak buat berlaku perubahan pada data. Ini maksudnya berlaku perubahan nampak. Berdasarkan maklumat data, hitung varian baru jika setiap data ada perubahan pada data. Bila ada perubahan pada data, yang terlibat bukan varian. Yang terlibat adalah sisihan piawai. Sisihan piawai. Sisihan piawai maksudnya apa? Punca kuasa 2 varian. Kalau varian 2, punca kuasa 2. Ini sisihan piawai. Satu lagi min. Nampak? Min. Min pun akan berubah. Jadi varian kita tak tentukan. Varian nak berubah kena tengok sisihan piawai. Kalau sisihan piawai berubah, maka varian pun berubah. Macam tu. Tapi tak ada masalah. Sebab formula dia kuasa 2, maka perubahan untuk varian hanya berlaku jika melibatkan darab atau bahagi saja. Nampak? Tambah tolak tak efek. Cuma apa kita buat? Sebab yang efek sisihan piawai dia kena kuasa 2. Jadi kita kena buat apa? Varian baru sama dengan varian lama. Kemudian kita kena perubahan dia apa? Kalau dia kata darab, perubahan tu kena kuasa 2. Kena kuasa 2 kan dia punya perubahan. Itu beza dia. Okey? Kena kuasa 2. Tapi kalau yang terbaik kita kira sisihan piawai lah. Sisihan piawai yang terbaik. Cuba tengok apa beza dia kalau kita kira tengok. Contoh, berdasarkan maklumat data, hitung varian baru jika setiap data ditambah dengan 2. Data hitung varian baru. Berapa kita dapat? Tak berubah. Tambah tak berubah. Tak efek. Ini jawapan kita masih lagi 2. Jawapan kita varian sama dengan 2. Tak berubah. Tambah tak berubah. Darab berubah. Darab berubah. Okey? Jadi kalau darab kita tengok apa beza dia. Kalau kita buat ikut formula yang saya bagi tu, varian baru sama dengan varian asal kita 2 darab dengan 3 kita kena kuasa 2. Jadi kena ingat perubahan dia kena kuasa 2. Okey? Jadi kita akan dapat jawapan kita kat sini 2 darab 9, 18. Okey? Jom kita check tengok sama tak kalau kita pakai sisihan piawai. Saya pun kena check, takut salah juga ni. Kalau sisihan piawai kita panggil dia sisihan piawai. Sisihan piawai maksudnya sama dengan punca kuasa 2. Dan punca kuasa 2 sebab ni varian. Jadi darab 3. Jadi sisihan piawai baru adalah kena darab 3. Di varian sama dengan punca kuasa 2 darab 3 kuasa 2. Kalau ambil kalkulator, kamu akan dapat jawapan yang sama, iaitu 8. Maksudnya kita boleh guna terus macam ni. Ini perubahan pada varian. Ini soalan ni senang tapi kena faham lah. Kena ingat. Boleh? Min pun sama, min. Kalau dia kata dia bagi min
Mean iaitu mean adalah contoh soalan dia bagi the mean. Mean something. Mean iaitu apa mean baru? Tambah tak ada efek. Kalau tambah tak berubah, tak ada efek apa mean. Okey. Tapi kalau apa siang piawai dengan variant ada efek. Boleh faham ke? Boleh? Cikgu, yang tak faham yang dia tanya ditambah dengan 2. Itu macam mana ditambah dengan 2? Ditambah dengan 2 ni macam ni. Ditambah dengan 2 maksudnya yang ini akan jadi 4, yang ini akan jadi 5, yang ini akan jadi 6, ini akan jadi 7, ini akan jadi 8. Macam tu. Nampak? Itu maksud ditambah dengan 2. Maksudnya setiap nombor tu ditambah dengan 2. Dia tanya apa efek dia. Okey? Jadi kalau variant, dia tak ada efek. Kalau kamu kira pakai formula variant pun akan dapat 2 balik. Dia tak ada efek. Jadi tak payah kira lah markah 3. Satu markah yang ni. Tulis semula. Kan? Tolak pun sama. Tolak pun tak ada efek. Tolak pun tak ada efek. Okey? Cuma kalau darab dengan bahagi efek. Darab dengan bahagi efek. Okey? Boleh? Tadi saya beritahu mean tak ada efek. Sorry, mean efek. Silap nanti kamu pun kalau mean mod median ni. Nanti saya silap pula ni. Mean mod median ni dia efek. Tambah tolak pun efek. Darab bahagi pun efek. Semua efek. Mean mod median. Yang tak efek ni je. Sisian piawai dengan variant. Sisian piawai dengan variant dia hanya melibatkan darab dan bahagi saja. Dia tak melibatkan langsung dengan tambah tolak. Boleh? Boleh tak? Ini lebih kurang lah ingat soalan ni. Tengok. Bila kamu tengok jawapan, kalau kamu tengok formula variant ni, formula kat depan, panjang formula dia tengok markah 3, maksudnya ada something. Apa yang dia nak tahu ni? Apa yang nak dia suruh kira? Dia suruh kira simple-simple macam ni je. Dia kena tahu. Ini kita panggil dia konsep perubahan dalam sukatan serakan. Kalau perubahan berlaku, apa jadi? Okay? Nombor 7 ni favorite jugalah. Ini pun saya selalu tekan kat kamu. Yang ni boleh jawab ni soalan ni. Tuliskan kontrapositif. Kontrapositif. Apa benda kontrapositif? Dah apa belum kontrapositif ni? 4 ekor tu. Okey. Yang implikasi akas. Implikasi akas, lepas tu sini songsangan kontrapositif. Dia geng. Macam ni. Implikasi jika A maka B. Akas terbalikkan. Jika B maka A. Akas terbalikkan. Okey. Songsangan macam mana? Dia nafikan. Songsangan kita akan nafi. Sebab tu saya letak sini, nafikan yang ni. Dia akan jadi jika bukan A maka bukan B. Kontrapositif dia nafikan yang ini. Jika bukan B maka bukan A. Itu cara susun dia. Implikasi akas songsangan kontrapositif. Soalan minta apa? Kontrapositif. Jadi maksudnya apa? Kita buat apa? Kita akan nafikan yang ini, kemudian kita terbalikkan dia. Nafikan dan terbalikkan. Jadi apa jawapan kita guys? Nafi dan terbalik. Kita akan dapat jawapan kita untuk A adalah jika saya akan terbalikkan belakang dulu. 9 campur 7 darab 6 tak sama nafi tak sama dengan 96, maka 7 darab 6 tak sama dengan 42. Ini kita panggil dia kontrapositif. Ini kena ingat, benda mudah. Okey, 4 ekor ni. Jangan lupa. Ini selalu dia tanya dalam exam ni. Okey. B. Permis. Permis pun senang juga. Permis ni, permis kalau dipakai jika maka pun senang. Tengok cara dia. Kita akan cari benda yang sama. Contoh kat sini. Set A mempunyai 2 kuasa 6 subset. Mempunyai 2 kuasa 6 subset. Jadi kita tengok. Macam mana cara dia?
paling mudah sekali apa yang kamu nak buat untuk soalan ni, kita akan gunakan teknik buang yang keruh, ambil yang jernih. Itu paling senang teknik dia. Macam mana? Kita padam. Tengok okey. Apa saya buat? Langkah pertama saya akan buang jika. Sebab jika dengan maka tak boleh duduk kat sini. Jika dengan maka buang. Kemudian saya akan tengok atas dengan bawah ni mana benda yang sama. Apa benda yang sama? Kan? Dan saya nampak mempunyai. Mempunyai. Subset. Subset. 2. Padam 2. Jadi kat sini kesimpulan kita akan dapat dah satu apa? X tu 6. X tu adalah 6. Satu kesimpulan kita. Okey. Kemudian set A. Set A ni kita ada apa? Satu set mempunyai X unsur. Kan? Jadi set A ni tak boleh padam. Kan? Jadi mempunyai X unsur. X apa? 6 tadi. Jadi satu set ni apa? Satu set tu adalah set A. Jadi jawapan kita kat sini adalah set A mempunyai 6 unsur. Macam tu lah. Kita buat ayat yang sesuai dengan apa yang kita dah padam. Nampak? Set A 6. Ayat dia satu set 6. Mempunyai X unsur. Siapa X? X adalah 6. Dapat. Ini kita panggil dia kaedah buang yang keruh, ambil yang jernih. Benda yang sama kena buang. Tapi jangan buang. Macam saya buang tadi lah. Saya buang satu. Satu. Satu-satu kita buang. Apa yang tinggal, tu jawapannya. Boleh faham ke ni? Okey. Boleh. Ya, okey. Yang C ni, C kesimpulan ni senang. Ni senang. Buat satu kesimpulan secara aroha ni senang. Jadi kita ambil kat mana? Yang sama salin. Yang sama 4 salin. Belah sini jangan usik ya. Ni yang ramai-ramai ni. 1 ni 4 salin. 4. Yang tak sama ni kita letak sebagai N. Sama salin. Tak sama ni letak sebagai 2. Ini sama, 2. Kemudian kita letak siapa N kita. Dan N kita biasanya adalah 1, 2, 3, 4. Tapi apa beza kita? Sepatutnya N 1, 2, 3, 4. Tapi yang kita N kita 1, 4, 9, 16. Apa beza dia? Apa kaitan kita? Jadi kamu nampak 4, 9, 16 adalah kuasa 2. Adalah kuasa 2. Jadi N kat sini kena letak kuasa 2. Dia yang sama salin dulu. Yang tak sama letak N. Yang sama semua salin. Apa tadi dia bagi sama semua salin. Tak sama letak N. Kemudian N dengan 1, 2, 3, 4. Bandingkan. Kalau sini 1, 2, 3, 4 juga tak payah ubah apa-apa. N saja. Kalau ada perubahan, kita letak perubahan. Sebab N tu adalah yang ke berapa. Yang ke berapa. Boleh ni? Okey. Teruskan Pergi dekat soalan seterusnya. Nombor 8. Ini pun saya tekankan kamu mula dulu. Garis lurus. Nak dulu kan. Dalam Raja 8, O ialah asalan. Titik PQRS menunjukkan lokasi kedudukan kemah di sebuah tapak perkemahan. Ini dia punya cerita lah. Garis lurus PQ adalah selari dengan garis lurus SR. Bila dia kata selari, maksudnya dia punya apa? Kecerunan dia sama. Kecerunan dia sama. Okey. Saya beritahu kamu kalau kecerunan dia sama. Kecerunan dia mana kecerunan? Kecerunan maksudnya kita kena buat persamaan ni bagi betul dulu. Dia bagi kat situ 5Y sama dengan 8X tambah 50. Yang kita tahu, yang kamu dah hafal, persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Dia mesti Y saja. Ini 5Y tak boleh. Kita kena susun balik. Maksud 5 ni kena buang. Bahagi 5. Yang ini pun kena bahagi 5. Yang ini pun kena bahagi 5. Dapatlah Y sama dengan 8/5X
tambah 10. Jadi ini adalah kita punya M, kecerunan kita. Bila dia kata selari, maksudnya M ni dengan M ni sama. Okey, ni biar dulu. Garis lurus PQ selari SRK. Garis lurus QR adalah selari dengan paksi X. QR selari dengan paksi X. Bila dia selari maksudnya dekat sini ni kita panggil pintasan Y. Garis persamaan kita dapat dah. Kalau ini M adalah kita maksudkan apa? Kecerunan. Kecerunan. Formula kita seorang lagi apa? C. Yang ini adalah C. C adalah pintasan Y. Jadi kat tempat sini, siapa duduk? Tempat sini 10 punya tempat. Sebab apa? C. Itu dah letak tu. Seterusnya dia kata apa? Diberi bahawa skala ialah 1 unit sama dengan 2 meter. Wah, 1 unit sama dengan 2 meter. Jarak kedudukan kemah Q dan kemah R ialah 20 meter. Kan? 20 meter. Kita ingat jarak dia Q dengan R dah 20 meter. Kalau 20 meter maksudnya, soalan ni dahsyat kat kan? Dia ubah sikit tu. 20 meter sama dengan berapa? 20 meter sama dengan 10 unit. 10 unit tu ada dekat graf unit. Ini maksudnya sini pergi sini 10 unit. Jadi dekat R ni adalah 10. Jangan letak 20 pula. 10. Okey. Kat situ. Nyatakan persamaan garis lurus QR. QR senang persamaan garis lurus kita. Kita dah ada persamaan kita sebab sini 10. Jadi persamaan dia adalah apa? Y sama dengan 10. Persamaan garis lurus ni. Y sama dengan 10. Okey. Yang kedua, dia minta apa? Cari persamaan garis lurus menghubungkan S dengan R. Okey, nak cari S dengan R, kita dah buat dah. S dengan R, maksudnya Y sama dengan M kita 8/5X tambah C. Sebab apa? Sebab kecerunan sama. Yang tak sama C. Okey. Jadi nak cari C macam mana? Kita kena ada koordinat. Mana koordinat kita ni? Koordinat kita R. Kita dah ada koordinat. Koordinat kita apa? 10, 10. Itu koordinat kita dah ada. Masukkan koordinat ke dalam ni dapat C. Dan C kita mesti dapat negatif, nampak? Kalau dapat positif salah. Kita try masuk. 10. 8/5 kali dengan 10 campur C. Kita akan dapat sini 16 campur C. Jadi C kita adalah sama dengan 10 tolak 16, negatif 6. Betul. Jawapan kita, persamaan kita adalah Y sama dengan 8/5X tolak 6. Ni kamu nampak je soalan. Bila kamu nampak soalan melibatkan garis lurus, kamu tulis ni dulu. Jangan contoh macam saya, tulis kat dalam kerja dia betul-betul. Nyatakan persamaan garis lurus, tulis Y sama dengan MX. Mana tahu tiba-tiba kan yang lain tu lupa. Dia persamaan dia apa? Starting kita mesti Y sama dengan MX tambah C. Lepas tu kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Itu standard. Kalau ada dua koordinat lah. Dah dapat M, cari pula C. C macam ni lah, cari ganti-ganti. Ingat lagi ke topik ni? Topik ni antara topik yang ganas juga. Okay. Tengok satu lagi Satu lagi. Sebelah. Okey, tengok. Panjang soalan ni. Markah dia 5. Encik Rahman merupakan seorang pegawai di sebuah syarikat swasta. Beliau menerima gaji bulanan sebanyak 5,200. Gaji bulanan. Okey. Gaji 5,200. Okey. Bagi menambah pendapatan bulanan, beliau menjadi ejen jualan langsung mendapat komisen sebanyak 900 sebulan. Komisen 900 sebulan. Jadual 9 menunjukkan pembelanjaan yang perlu dibayar setiap bulan. Setiap bulan. Okey. Kat situ
hitung aliran tunai Encik Rahman. Hitung aliran tunai Encik Rahman. Aliran tunai Encik Rahman, gaji dia dengan dia punya komisen tu 900. Ni dia punya apa? Belanja dia, belanja makan, ni apa? Pinjaman perumahan, ansuran kenderaan, utilities, petrol, kecemasan. Kan? Semua ni dia punya apa ni? Aliran dia. Okey, cuma kecemasan kita letak tepi. Dia kecemasan je asing. Bila kamu nampak ni, kecemasan kamu kena asing. Okey, sebab kecemasan tu dia boleh pakai balik duit tu. Duit tu boleh pakai balik kalau kecemasan. Kan? Contoh pendapatan dia apa? Pendapatan 5,200. Okey, campur dengan 900. Campur dengan 900. Lepas tu tolak kecemasan dulu. Dia tolak kecemasan dulu. Tolak kecemasan. Yang ni kira dulu. 6100. Okey, kemudian kita tolak dengan kecemasan 520. 520. Enam satu kosong kosong tolak 520 dapat 5580. Okey. Ini kita panggil dia aliran tunai dia ni. Kemudian kita kena tolak dia punya perbelanjaan semua. Berapa dia punya perbelanjaan semua? Jumlah perbelanjaan dia pula adalah perbelanjaan. Belanjaan adalah campur 1000 campur 1200 campur 680 campur 300 campur 250. Macam tu. Okey, campur semua. 1000 1200 campur 680 campur 300 campur 250. Okey, 3430. Jadi kat sini 3430. Kan? Jadi balance dia berapa tinggal? Dia bagi 5580 tolak 3430. 2150. Jadi baki dia 5580 tolak dengan 3430 dapat 2150. Jadi maksudnya kalau untuk Cik Rahman ni, dia punya apa ni? Aliran tunai dia adalah positif. Kalau aliran tunai dia negatif, dia boleh ambil kecemasan tu untuk positifkan balik. Kes ni kecemasan ni hanya boleh pakai bila dia, kalau dia negatif dia pakai. Kalau dia positif macam ni, dia boleh biar aja. Sebagai simpanan. Okey? Okay. Cik Rahman mahu membeli sebuah kereta terpakai untuk anaknya dengan harga 35,000. Dia akan menggunakan wang tabung simpanannya sebanyak 5,000 sebagai wang pendahuluan. Dan bakinya akan dibayar dalam masa 7 tahun. Kadar faedah sama rata yang akan dikenakan oleh bank ialah 3.7%. Okey. Adakah dia mampu untuk membeli kereta kepada anaknya? Ini kita kena kira tentang pinjaman kereta. Okey. Pertama 3,500. 35,000. 500 murah sangat kereta ni. Kemudian wang pendahuluan, tolak wang pendahuluan 5,000. Jadi dia kena pinjam bank sebanyak 30,000. Ini dia kena pinjam bank. Bank pula kenakan apa? Kenakan dia punya faedah sebanyak 3.7% selama 7 tahun. Jadi kita guna formula apa? Jumlah dia adalah sama dengan P campur PRT. Ini dia bagi dalam senarai formula kan. Jumlah yang dia kena bayar balik adalah P kita 30,000 pinjaman kita
campur dengan 30,000 pinjaman, darab dengan dia punya peratusan 3.7%. Okey, darab dengan peratus. Okey, rate dia darab dengan 7 tahun. 7 tahun. Okey, kita kira tengok berapa. Tiga tujuh tujuh. Jadi 37770. Ni jumlah yang dia kena bayar balik. Tapi dia nak bayar bulanan. Jadi kita kena bagi 7, jadi ansuran bulanan sama dengan 37770 per dengan 7 tahun darab 12 bulan. Tiga tujuh tujuh. Empat 9.64. 449.64. Okey. Pening. Boleh Apa? Jadi soalan dia tanya apa? Adakah dia mampu membeli kereta kepada anak-anaknya? Jawapan kita mampulah, betul tak? Kan duit dia lebih banyak. Dia banyak lebih ni. Kan? Duit yang disimpan kecemasan pun 500 lebih lagi daripada duit bulanan kena bayar. Ini cara kita kira berapa nak kena bayar ansuran bulanan kereta lah. Jadi kalau kamu ada target nak beli kereta, kamu boleh bajet macam tu. Pergi tanya kat bank berapa interest, kan, berapa tahun dia bagi, kan. Biasanya kalau kamu nak beli kereta, yang terbaik kamu jangan pilih kereta dulu. Ada setengah orang dia pilih kereta dulu. Kamu jangan pilih kereta dulu. Kamu bawa slip gaji kamu, nanti ada slip gaji kamu kan, kamu dah kerja dalam lebih kurang 6 bulan ke atas, kan. Jangan awal-awal rugi nanti. Lepas kamu kerja 6 bulan ke atas, 3 bulan ke atas boleh sebenarnya, tapi tak stabil lagi lah. 6 bulan ke atas, kamu boleh pergi bank, kamu bawa slip gaji kamu, kamu tanya, pendapatan saya ni, okey, berapa pinjaman saya boleh dapat untuk beli kenderaan. Nanti bank akan kira, dia kata okey, maksimum cik boleh dapatkan kereta 60,000. Maksimum maksudnya kalau kereta tu 60,000 ke bawah, confirm lulus. Tu. Tanya dia berapa rate. Ni berapa rate ni? Dia kata okey, kalau macam ni dalam lebih kurang 2.8. Kau pergi bank lain pula, tengok cari bank paling rendah. Lepas tu baru pergi cari kereta. Kalau kau pergi terus kat tempat kereta tu, nanti dia akan bagi bank dia. Bila dia bagi bank dia, dia dah counting orang dalam bank dia dah dapat komisen ke apa. Ini interest rate ni dia akan naikkan ni. Kena jaga-jaga. Kan? Walaupun sikit point, hoi lari. Bulan-bulan ni RM10, RM20, dia kena jaga juga itu. Okay, jadi formula ni kena hafal lah. Formula apa ni? Formula kita panggil dia ansuran mudah. Formula ni dia bagi Kalau kamu tak hafal pun tak apa, tapi dia bagi. Kamu kena tahu dia ada A, P, R, T. Maksudnya apa? A ni apa? Jumlah yang kita kena bayar. Jumlah ansuran. Tak kisahlah ansuran apa. Kadang-kadang kalau kita simpan duit dalam bank bagi faedah, macam ni juga kira dia. Kita kira, okey, selepas 10 tahun berapa duit aku? Macam ni juga, kaedah dia sama. Kaedah yang sama. Okay. Cuma yang ni saya buat tak tersusun sangat ni, tapi kamu faham lah kan tu, maksudnya pendapatan tolak pembelanjaan tu je. Kalau dia lebih, positif. Kalau kurang, negatif. Boleh kan ni? Okay. Kalau kamu jumpa soalan macam ni, kamu jangan tinggal lah, buat je. Tak apa, 5 markah. Kita target dapat 3. Dapat lebih sikit boleh lah. Target, curi-curi markah sikit.
Okey. Kita tengok satu lagi, nombor 10. Yang ni pun yang saya target kamu sekurang-kurangnya saya rasa kamu boleh dapat skor full mark lah. Target full mark. Metrik. Ni cuba skor full mark Okey. Diberi C, yang ini D. Ni C, ini D dia kata. Kemudian dia kata C darab D ni. Ini trik dia. Ini trik dia. Kalau kamu nampak penatang ni, nama dia matrix identity, kamu tengok soalan dia tu apa? Dia kata soalan dia cari nilai M. Cari nilai M dan M. Maksudnya apa kamu buat? Dalam matrix satu benda je. Kalau kamu tengok soalan pelik-pelik macam ni, kerja kamu kena pergi buat apa? Nama dia matrix songsang. Matrix songsang. Apa formula matrix songsang? Matrix songsang dalam senarai formula saya rasa dia bagi. Iaitu kalau matrix tu A, B, C, D. Contoh B dengan C ni kan kena terbalik kan. Matrix songsang dia adalah 1/AD tolak BC. Dia bagi ni kan. Ni terbalik B, A, yang ni akan dapat negatif B, negatif C. Macam tu. Ni formula dia bagi. Matrix songsang biasanya dia bagi. Kamu kena faham benda ni kena buat matrix songsang namanya. Okey. Jadi untuk soalan ni saya buat kat situ C 2 negatif 3 M negatif 5. Jadi automatik saya jadikan ni sebagai A, B, C, D. Boleh juga sini B tak ada masalah ni. Dia 2 ekor ni tak ada masalah. Kalau kamu buat A, B, C, D pun boleh. Tak ada masalah. A dengan D tak boleh tukar. Ni boleh, tak masalah. Formula dia boleh tukar sini, sini akan tukar macam biasa lah. Okey. Buat je matrix songsang untuk ni. Buat matrix songsang, kita terus dapat kat situ C negatif 1 songsang C negatif 1 songsang adalah kita akan dapat 1/AD. A darab D. Maksudnya 2 darab negatif 5 tolak. Formula dia ada tolak jangan lupa. Tolak BC. Negatif 3M. Kemudian tukar tempat. Negatif 5, 2. Yang ini tukar simbol, tempat jangan tukar. Ini akan jadi 3, ini negatif M. Okey. Kemudian apa kau buat? Bandingkan dengan kawan dia tadi. Nampak? Bila kamu bandingkan ni, kamu terus dapat jawapan sebenarnya. Nampak? Bila banding je. Kenapa dapat jawapan tu? Cuba tengok. 2, 2. Betul? 3, 3. Betul. N, negatif 5 dapat dah. N sama dengan negatif 5N. Nampak kan? Yang ini negatif 4 dengan negatif M. Maksudnya M sama dengan 4. Negatif-negatif buang. Dah dapat dah 2 markah. Dia banding je, buat je. Tengok satu pun macam ni lebih kurang. Tak payah, ni pelik-pelik tak payah baca, tak payah kira. Dah dapat dah M dengan N, tak payah kira dah pelik-pelik ni. Kalau tak dapat lagi, kena kira yang ni. Ini kita panggil dia, konsep kita panggil dia matrix songsang. Okey, hafal dia matrix songsang. Kalau lupa tengok formula dia. Untuk B, jumlah harga bagi 3 kg mangga dan 2 kg rambutan. Yang ini macam tadilah. Kan, persoalan serentak tapi guna kaedah matrik kan. Jadi saya akan gunakan kat situ mangga dengan rambutan, M dengan R lah. 3 mangga campur 2 rambutan sama dengan 24. 5 kg mangga campur dengan 4 rambutan sama dengan 44. Dia kata dengan menggunakan kaedah matrik. Walaupun dengan menggunakan kaedah matrik, kita guna kalkulator dulu. Pakai kalkulator. Ya. Kalau ni guna persamaan serentak boleh? Tak boleh. Sebab dia kata ni. Tak, maksudnya kalau kita guna teknik apa persamaan serentak, dia dapat jawapan yang sama macam matrik ke? Jawapan sama. Dapat jawapan sama tapi markah dia potong banyak sebab dia kata dengan menggunakan matrik. Okey. Tapi kita pakai kalkulator je dulu. Kalkulator dulu. Dah ini dapat ni kan? Okay, kalkulator macam biasa tadi. Kamu boleh pakai kalkulator kamu untuk cari yang unknown tu. Tekan je dulu. 3, 2, 24.
Kemudian 5, 4, 44. Dapat jawapan dia X4, Y6. Tulis sini. Maksudnya M sama dengan 4, R sama dengan 6. Jawapan dia ada. Yang sebetulnya kita buat matrik. Matrik lagi senang pada soalan serentak. Sebab kita dah pakai kalkulator dah. Sebab soalan serentak kena samakan, matrik tak payah samakan. Matrik langkah pertama kamu tukar jadi matrik je. Kurungan, ambil nombor dulu. Lepas ambil nombor, ambil huruf dia. Apa huruf dia? Kalau XY, XY. Ini M dengan R, M dengan R. Lepas tu ambil belakang ni. Nampak? Okey. Lepas tu kita buat apa? Songsang. Ni tinggal MR. Hafal je. Songsang dia apa? 1 per AD. Nampak? Saya suka buat macam ni je. Saya letak dia siap terus. Yang ini apa? Ni darab ni. AD 12. Yang sini, ni darab ni. 5 darab 2, 10. Tak je. Lepas tu, tukar tempat. Nampak? Formula kita D dengan A tu tukar tempat. Tukar tempat. 4 naik atas, 3 turun bawah. Yang sini, jangan tukar tempat, tukar simbol. Dia kalau tukar simbol, tempat tak bertukar. Ni letak kat belakang. Okay. Lepas tu, last kali ni, ambil jawapan tadi ni, letak je. Tak kira. Lepas tu tulis jawapan. Nampak? Soalan dia cari harga 1 kilogram. Soalan dia. Cari harga 1 kilogram mangga. Ini jawapan kita. Oleh sebab itu, RM ni 1 kilogram mangga sama dengan RM. Mangga yang mana? M. RM4. Dah. Ini kaedah ni. Tak payah kira. Tekan kalkulator dulu. Dapat persamaan. Tekan dapat jawapan. Buat salin bentuk matrik, buat songsang dia, lepas buat songsang tu jawapan terus. Nampak? Ingat je step ni. Boleh? Boleh. Ya? Boleh? Okey. Jadi, okey dah ni. Dia dah masuk bahagian B lah. Bahagian B soalan-soalan panjang sikit. Apa kau boleh tengok lah nanti. Ambil ini, hari ni kita buat sampai bahagian A dulu, katamkan dulu bahagian A, tengok nanti balik download, print, try buat lagi sekali, lupa tengok balik recording. Okey? Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. Terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik.